Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi semalam saudara Azmi Burgis telah berkongsikan berkenaan dengan statistik bagi borang aduan pencarum memohon pengeluaran KWSP 2.0. Okey, selepas beberapa hari ditutup borang aduan ini, hari ini semalam kita telah dapat melihat statistik bagi permohonan ataupun bagi aduan yang telah dilakukan. Yang mana daripada aduan ini, apa yang menarik perhatian saya adalah beberapa perkara dalam aduan ini yang telah dikumpulkan, iaitu yang pertamanya adalah peratusan mengikut negeri, yang mana jika kita lihat, negeri Selangor adalah negeri yang paling tertinggi menerima ataupun yang mana kita menerima borang aduan ini daripada pencarum di negeri Selangor yang paling tertinggi, kerana di sini menunjukkan bahawa kepadatan dan juga orang kata kos sara hidup di kawasan bandar ini adalah sangat tinggi. Jadi menyebabkan ramai pencarum daripada negeri Selangor ini menyuarakan ataupun mengisi borang ini bagi menunjukkan tanda sokongan dan juga tanda bahawa mereka ini masih memerlukan bantuan wang secara tunai. Begitu juga dengan walaupun sebagai contoh, negeri yang kedua adalah negeri Johor, kemudian diikuti dengan Sabah, Kedah dan sebagainya. Tapi jika kita lihat Melaka 4%, Negeri Sembilan 4%, lepas tu Pulau Pinang pun 4%, dan di Selangor 22%. Jadi walaupun negeri-negeri kecil ini, negeri-negeri ini kecil, tetapi peratusannya sebenarnya agak tinggi. 4% di sebagai contoh di Melaka adalah sama juga dengan 4.22% di negeri Pahang. Ini menunjukkan, macam saya cakapkan tadi, tekanan kos sara hidup dan juga keperluan akibat desakan kos di sekeliling kita menyebabkan ramai yang berada di kawasan-kawasan bandar ini, mereka ini ingin, orang kata, meneruskan pengeluaran KWSP 2.0 ini. Dia boleh diterjemahkan sebagai sedemikian. Kita lihat bagi negeri-negeri besar, contohnya seperti Perak 7%. Kalau kata Perak adalah besar beberapa kali ganda daripada Pulau Pinang ataupun besar beberapa kali ganda daripada Melaka, tetapi peratusan antara Perak dengan Pulau Pinang ni bezanya hanya sekadar 3% saja. Jadi dia tidak melambangkan entiti ataupun tekanan hidup itu secara keseluruhan. Yang berada di kawasan bandar ni dia memang sangat terkesan. Sebab tu tuntutan ini datangnya daripada, orang kata, permintaan atau aduan yang datangnya sangat tinggi daripada kawasan-kawasan yang sangat padat ini. Kemudian jika kita lihat seramai lebih daripada 100,000 pencarum, 100,064 pencarum yang mengisikan borang aduan ini adalah daripada kategori berkahwin dan berkeluarga. Ini menunjukkan bahawa mereka yang berada dalam golongan ini memang sangat-sangat memerlukan wang ini. Mereka ini perlukan wang ini untuk menanggung kehidupan seharian mereka, anak-anak, isi rumah yang lain seperti isteri ataupun suami, kemudian termasuk dengan kos-kos kehidupan yang lain. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita banyak lihat dalam laporan-laporan media, selalunya apabila kita bercakap tentang kenaikan harga-harga barang tertentu, kenaikan mungkin berkenaan dengan cukai ataupun bantuan tunai dan sebagainya, mereka yang, orang kata, di pinggiran ataupun di selepas border B40 ni, yang berada di orang kata pucuk M40 ni, yang permulaan M40 ni, mereka inilah sebenarnya yang sangat-sangat terkesan dengan teruk. Bayangkan kalau kata B40 itu sehingga pendapatan RM5,000, dan katalah sebuah isi rumah ini, katalah saya dengan bersama isteri saya sebagai contoh, pendapatan kami jika digabungkan berdua katalah RM5,100, kami dengan B40 ini hanya beza RM100, tetapi keperluan untuk kami adalah
bukan kata keperluan, tapi apa yang kami dapat, contoh bantuan dan sebagainya adalah sangat berbeza dengan mereka yang berada dalam golongan B40. Jadi sudah tentulah bagi golongan M40 ini, mereka ini merasa sangat-sangat terkesan, terutama sekali bagi mereka yang berkeluarga. Sebab itu jika kita lihat tuntutan daripada sebelah Lembah Kelang adalah sangat tinggi. Dan juga jika kita lihat pada alasan untuk memohon pengeluaran ini, alasan yang paling tinggi sekali adalah untuk menanggung perbelanjaan isi rumah disebabkan impak inflasi dan juga kenaikan harga barang, yang mana 57,000 responden yang mengisikan borang ini menyatakan bahawa perkara inflasi dan juga kenaikan harga barang ini menyebabkan mereka ini masih lagi mahu meneruskan pengeluaran wang KWSP 2.0 ini. Jadi daripada statistik ini sebenarnya ianya adalah sangat satu orang kata pengumpulan data yang sangat bagus, yang sangat hebat, dan apabila kita serahkan kepada Perdana Menteri selepas ini, jika perjumpaan ini berjaya, ianya sepatutnya boleh digunakan oleh kerajaan itu sendiri untuk menterjemahkan apa kaedah pengeluaran yang terbaik, apa kaedah bantuan yang terbaik. Dan tengok, daripada 130,000 responden yang mengisikan borang ini, apa yang mereka cuba terjemahkan atau apa yang mereka ini cuba sampaikan. Mereka ini terkesan bagaimana, golongan apa yang terkesan, peringkat umur berapa, sama ada berstatus isi rumah ataupun berstatus bujang ataupun ibu bapa tunggal dan juga sebagainya. Jadi ini adalah salah satu pengumpulan data yang sangat baik di sini. Okey, yang keduanya adalah berkenaan dengan langkah yang berikutnya. Jadi kita percaya, saya mengikut maklumat yang saya telah perolehi, untuk penyediaan borang, statistik dan juga sebagainya ni boleh dikatakan hampir siap dan mungkin berada dalam tempoh untuk penyerahan kepada Perdana Menteri. Kita masih lagi belum mempunyai sebarang tarikh untuk berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita masih lagi, saya tak tahu di peringkat Saudara Azmi Bugis mungkin ada perancangan untuk berjumpa dalam masa yang terdekat. Seperti yang beliau ada nyatakan kepada saya sebelum ini, bahawa beliau seboleh-bolehnya ingin berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia untuk menyerahkan petition, untuk menyerahkan borang aduan ini kalau boleh sebelum belanjawan diumumkan pada bulan Oktober tahun 2022 nanti. Okey. Yang ketiga ni adalah salah satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan, berkenaan dengan kecaman, sama ada daripada individu ataupun daripada pihak admin page, terutama sekali page Facebook yang lain lah. Pelbagai kecaman, pelbagai provokasi, pelbagai pertikaian yang dilakukan. Dulu mereka mempertikaikan berkenaan dengan keperluan petition, keperluan borang aduan, keperluan berkongsi data peribadi. Sekarang ini bila kita, maksudnya kononnya bila dah diisikan semua ini, dah diberikan semua maklumat ini, mereka mempertikaikan kenapa tidak ada sebarang tindakan lanjutan. Banyak jika saya lihat provokasi yang dilakukan oleh admin ini. Saya berada dalam grup tersebut, saya adalah moderator dalam grup tersebut. Saya pernah menegur beliau beberapa kali, tetapi yalah, setiap orang ni dia punya pemahaman dia berbeza, dan mereka ini pada saya adalah lebih kepada keyboard warrior, hanya orang kata apa, bising di media sosial, dan berkongsi benda-benda yang mungkin tak sepatutnya di media sosial, hanya untuk macam menarik perhatian user-user di dalam media sosial tersebut saja. Tapi tidak ada sebarang pelan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk inisiatif bagi menuntut pengeluaran kas KWSP 2.0 ini. Jadi untuk individu-individu di luar sana yang nak mempertikaikan ataupun page-page yang nak mempertikaikan, buat provokasi dan sebagainya, saya rasa itu adalah salah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Saya berharap agar anda memberhentikan perkara tersebut. Tidak ada sebarang faedah, tidak ada sebarang orang kata kebaikan pun daripada perkara yang anda cuba lakukan. Benda ni bukan baru, daripada dulu lagi, sejak daripada iCitra lagi. Bila kita fight untuk iCitra, waktu tu kita tak ada macam NGO, kita hanya YouTuber macam tu. Lepas tu ada individu-individu tertentu yang bergerak, semua bergerak secara solo. Tapi bila ada orang kata setiap orang ada konten, dia bagi idea dia sendiri dan juga sebagainya, ada saja yang akan menghentam disebabkan tak yakin lah, disebabkan berbeza pandangan lah, ataupun dia punya
tabiat dia adalah suka mencari kelemahan orang ataupun suka mencari kesilapan orang, ataupun orang tu tak ada salah tapi dia suka nak provokasi. Ada orang-orang yang sedemikian, tapi sehingga ke saat ini kita dah ada 4 pengeluaran daripada KWSP. Saya sendiri banyak dihentam kalau kata bercerita pasal bantuan-bantuan ini, tetapi apabila diluluskan untuk pengeluaran Citra, kemudian diluluskan untuk pengeluaran khas KWSP, terus senyap. Tak ada pun nak muncul. Kalau tak, setiap komen dalam Facebook tu, kalau saya share saya punya video dan sebagainya, mesti saja ada yang nak bubuh, mesti ada saja yang nak taruhnya. Kalau dalam YouTube pun sama juga, ada je yang tak kena. Padahal benda ni, kita buat tuntutan ni bukan kita minta duit pun daripada pencarum. Kita tak minta RM1 pun. Semuanya kita berisikan idea dan juga kita minta benda ni disebarkan supaya mendapat perhatian pihak-pihak yang berkenaan. Itu pun dia rasa macam susah hati sangat, dia rasa macam dengki sangat. Kalau lah saya buat video, satu video ni siapa nak tengok kena bayar RM10. Itulah cerita dah kalau kata dia berasa dengki. Tapi kita ni daripada dulu buat perjuangan, buat tuntutan adalah secara percuma. Kita cuba menyampaikan kita punya idea dan sebagainya. Kemudian sekarang kita dah ada NGO, kita dah ada satu orang kata organisasi yang cantik, dan dia ada kaedah-kaedah dan juga flow dia untuk membuat tuntutan ni. Jadi kenapa nak berasa iri hati? Adakah disebabkan anda tak boleh berbuat apa-apa, anda rasa cemburu dan kemudian anda cuba menyebarkan kecemburuan anda tu kepada individu-individu yang lain? Jadi sekali lagi saya berharapkan mereka di luar sana yang kalau tak ada benda yang baik nak cakap, jangan cakap. Duduklah diam-diam, mainlah Facebook tu, tengoklah apa benda yang anda nak tengok. Tak perlu nak komen benda yang bukan dalam orang kata dalam bidang anda ataupun dalam perjuangan anda. Anda hanya cuma mahukan wang daripada caruman KWSP anda bagi mereka yang suka membuat di sini, tetapi anda sebenarnya tak buat apa-apa pun dalam perjuangan ataupun dalam tuntutan ini. Anda hanya bising ataupun menyalak, maafkan saya, di sana, tetapi tak ada pun pelantikan ABC dan juga sebagainya. Sedangkan orang lain bersusah payah, bersengkang mata. Saya ada dalam beberapa grup Telegram. Saya sendiri pun tak boleh nak bagi komitmen, tak boleh nak orang kata menjawab terlalu banyak persoalan yang diberikan kepada saya. Bayangkan mereka yang berada dalam Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ini, AJK mereka, bayangkan kalau anda yang berada dalam grup Telegram PGIR ni, anda boleh tengok betapa bersusah payahnya AJK ini untuk melayani anda, untuk menguruskan berkenaan dengan borang aduan dan juga petition, dan juga untuk perkara-perkara yang akan dilakukan berikutnya. Jadi hentikan segala kecaman dan juga tingkatkan kefahaman kita. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube, di ruangan Facebook ataupun di ruangan TikTok saya, Firdaus Selamat 85, Facebook Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.